mengucapkan ribuan terima kasih. Terutamanya kepada rakan-rakan media yang bersama dengan kami. Hai semua, selamat pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana hadir di sesi wawancara Maya, Ash dan juga Aish ini. Dan terlebih dahulu, kita nak mengalukan kedatangan, kehadiran. Kita tengok pelbagai lokasi hari ini, bintang-bintang yang menjayakan drama ini. Kita ada Mungkin. Hai Mungkin. Boleh hai, boleh dengar? Boleh dengar? Okey, hai. Jadi kita juga ada Andy Teh, tapi Andy tengah cari sikit line-line dia. Minta dimaafkan pada semua. Kita juga ada Ana kat sini. Hai Ana. Hai. Yes. Kita juga ada pengarah kita, Helmi Yusof kita kat sini. Abang, hai. Hello, hai. Okey. So itu tadi kita punya bintang-bintang. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan saya. Apa-apa pun, saya nak cerita sikit lah apa mengenai tentang drama ini. Okey, drama ini sebenarnya menceritakan fantasi romantik antara Aisyah dan juga Ashrafi ataupun Ash yang saling mengenali hati masing-masing dengan lebih mendalam selepas Ash koma lah, dan hanya rohnya sahaja dapat berinteraksi dengan Aisyah. So bibit-bibit percintaan mereka tu mulalah berkutik je lah kan, setelah Ash tu dia nekat untuk meminta Aisyah ni membantunya untuk sedar daripada koma. Okey, drama ini sudah pun bersiaran 15 episod semuanya di Astria. Jadi korang semua jangan lupa untuk saksikannya pada setiap hari Isnin hingga Khamis pada jam 10 malam. Betul kan? 10 malam. Okey korang, apa-apa pun kita nak terus bersama dengan pengarah kita, Encik Helmi kita. Hai Encik Helmi, tuan-tuan pengarah kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey. So kalau boleh ceritakanlah pada rakan-rakan media yang hadir. Memang pagi-pagi ni semua orang pun memang semua bertenaga dan nak tahu banyak sangat mengenai drama ni. Apa sebenarnya inspirasi ataupun berkatakan cetusan idea untuk drama ini? Boleh cerita tak dengan kami? Share pasal cetusan idea tu is coming from the writer. Datangnya daripada writer from the novel. Novel ni digarapkan kepada episod novel ni menurut kata pihak Surat Movies dia punya jualan dia bagus, orang minta garap kepada movie idea kepada drama series. So idea tu dapat daripada adaptasi daripada the novel ke episod. Cuma ada pertukaran sikit-sikit, tak exactly from the novel. Ada tukar banyak, tak banyak. Ya, dan kalau pasti tadi pun dalam introduksi tadi Siki pun bagi tahu dia ini pasal dua dunia berbeza sebenarnya kan. Jadi kalau pasal dua dunia berbeza ni sebenarnya apa sebenarnya sebagai pengarah itu sendiri supaya jalan cerita ni tak adalah seperti yang orang dah biasa tengok. Apa yang you buatkan kelainan untuk drama kali ni? Macam saya cakap dalam novel, diorang ni for Ash dan Aish ni, diorang bercerita sewaktu Ash menjadi roh. Selepas Ash accident dan koma. Okay. Mungkin ke Andy kalau saya dah terlebih cakap dah jadi spoiler bagi tahu lah. Saya nak kena try kopi dulu lah. Okay. So dia bercerita selepas selepas itu bibit-bibit cerita diorang tu makin berbunga-bunga, makin lepas diorang percintaan bermula selepas Aisyah jadi. So kelebihan yang ada pada Aisyah itu adalah dia dapat itu dia punya gift yang diberikan kepada dia. So momen-momen itu lebih sweet dan lebih berharga bagi pasangan ini. Sebab tu diorang lebih cinta sebab Astro dan Aish tu jadi dia lah baru kita. That's the unique part of the story lah.
Ya, kalau macam tu. Tapi sebelum kita nak teruskan, minta maaf kepada rakan media, sebenarnya editor tu tengah mencari siaran. Tengah mencari line sebenarnya untuk dia tidak mendengar kita terputus-putus. Jadi maafkan, beri ruang seketika. Okey, saya nak masih lagi bersama dengan Tuan Pengarah. Tapi kalau nak tengokkan pemilihan pelakon-pelakon ni yang ada kat depan kita ni kan, macam mana sebenarnya kriteria-kriteria ataupun memang yang you dah ditetapkan atau macam mana? Cerita sikit kami. Ini perbincangan pihak Ria juga, Tuhan Movie juga. And kita orang, saya juga berbincang antara tim saya. Is a team punya decision. Saya sendiri masuk pada yang dengan producer Tuhan Movie. Saya juga kita orang cakap brainstorm. Bukan So itu antara saya agak terputus tadi sebenarnya. So pemilihannya memang ditetapkan daripada pengarah sendiri, Tuan Pengarah sendiri? Oh tidak. Ini macam saya cakap tadi, is a channel decision and saya juga dia perbincangan antara tiga pihak lah, yang siapa bersesuaian. So it's my call only. Bukan call. So ada pelibatan semua yang menetapkan untuk pelakon-pelakon ni. Okey. Dan yang pastinya tu kita pun nak teruskan. Terima kasih, tapi Tuan Pengarah jangan pergi lagi. Saya nak ingatkan kepada rakan-rakan media yang hadir, anda semua boleh tulis dekat chat yang berada di sebelah kanan anda. Dan tulislah soalan ataupun respon dekat situ. Saya akan ajukan kepada mereka-mereka dengan cara yang lebih tertib dan cermat macam tu. Baik, kita nak pergi sekarang ni kepada pelakon kita. Okey, boleh kita pergi kepada Mekin? Hai Mekin. Yep. Hello. Hai. Tadi cakap kuat je, tiba selut Malu lah tadi. Ada pula. Okey. So, sikit nak tanyalah. So, gandingan ni merupakan gandingan pertama Mekin dengan Siti Khadijah Halim Yup, gandingan pertama. Ya. Jadi macam mana sebenarnya mula-mula berada kat set tu? Mudah ke nak dapat chemistry? Mudah ke nak tahu cara kedua-duanya bermain di set pergambaran? First of all, thank you to media. It's not hard. Dengan Siti, perbezaan umur tak terlalu jauh. So mungkin tahu apa yang disampaikan dan Siti tahu sampaikan. So untuk chemistry orang tak ada masalah. Because, we both people yang suat. So, dan kita juga yang abang. Yeah, it's okay. It's good working new talent. Yeah? So basically, I think half of that is new bakat yang baru yang macam orang nampak. Ialah kan wajah-wajah baru untuk drama tu kayak. Dan yang pastinya kalau nak cakap pasal populariti mungkin sendiri, semua orang pun sedar bahawa populariti you memang sangat tinggi. Kalau you buat live tu pun memang sangat tinggi. Ada tak dia memberi tekanan kepada you untuk keluar dalam drama ni, untuk you menghasilkan satu karakter yang benar-benar memberi impak kepada penonton? Sebab dia berbeza kan bermain dengan karakter dan juga kita di sosial media ni. So boleh kongsi dengan kami sendiri? Ada rasa pressure? Apa dia sikit tak dengar tadi? Ada rasa pressure kat situ, ada rasa tertekan? Off. Sebab semua orang tahu you punya populariti you kan memang sangat-sangat tinggi kan sekarang ni, memang in sekarang ni. Jadi bila you untuk kali ini tampil dalam drama ni, you ada rasa tertekan sedikit untuk memberi persembahan yang terbaik? Dia ada. Because drama Ash
kita jalan 2021 bang kan. It was a year ago. It was a year before Mekik project. So itu dah belum ada teknologi. But sekarang of course ada, kita pun tengah and dengan apa yang makin ada sekarang, it's not really tekanan lah, because orang still talk about you. So mungkin dah I think immune dengan benda tu. So okay, you know. Oh dah, okay. Sebab dia buat sebelum lagi kan, tahun 2021. Kita show masa tu Andy tak decide. Tak apa, kita biarkan Andy sekejap tu. Tadi sampai juga kat dia tu. Kita bagi dia masa sikit. Saya pun tak tahu macam mana keadaan dia tu. Okay. Terima kasih mungkin. Tapi mungkin stay dulu kat situ. Jangan ke mana-mana. Masih lagi berada di dalam kereta. Jangan gerakkan kereta tersebut. Okay, baiklah. Sekarang kita nak pergi pada Andy. Andy okay tak? Yes. Kalau tak pergi mana? Okay. Hi Andy. Okay. How are you? Apa khabar? I'm good. How are you, CK? Lama tak jumpa dah kan? Lama kita tak bertemu. Okay, untuk Andy, apa kata Andy, ceritakan sikit mengenai watak Andy dalam drama inilah. Silakan. Okay, watak Asad ni, dia seorang CEO of the company, and of course abang kepada Ash lah, Mekin. Dan dia seorang yang sangat tegas. So seorang yang sangat tegas, seorang yang sangat fokus kepada kerjaya dia, dan dia memang fokus lah on his family, kerjaya, and then sampailah dia tak ada masa nak dating gitu. Lepas tu maksudnya mudah untuk you tampil untuk drama kali ini? You rasa okay? Kalau sebab yelah Andy kan nak buat filem je. Tak. Gurau Andy. So Andy, apa sebab you kata yes untuk drama ni sebenarnya? Okay, first thing first, I would say the director. Okay, director. Sebab I pernah kerja dengan Abang Hamid Yusof. Kali kedua saya kerja dengan dia. And then of course dengan cast dia, dengan jalan cerita dia memang tak boleh cakap no lah. Memang tak. Yang cakap no tu memang, aduh aku tak tahu sampai jadi pelakon lah, I would say. So, and then thank God bila dah masuk set, and then very good with the cast. Memang macam bila ada scene dengan Mekin, Anna, kita ada time duduk untuk berbincang untuk macam mana nak menjayakan that scene, and then menjayakan lagi watak tu. And then especially dengan Abang Hemi juga, ada discuss dengan dia how can I make it better. Sebab karakter Asad ni, dia for me is a bit like me. Memang saya. Abang sulung, saya pun sulung dekat family I. So, I nak dia lebih lagi. So, I try to discuss with Abang Hemi, and then dia adalah bagi pointer-pointer saya untuk jayakan watak ni lah. So sebabkan semua jugalah you rasa macam semudah untuk you bersama-sama dalam drama ni. Okay, Andy stay kat situ. Kita masih lagi juga ingin memberikan sedikit panduan kepada rakan-rakan media jika ada sebarang soalan yang berkaitan dengan drama dan juga pengarah, anda boleh tuliskan di ruang chat. Okay, sekarang kita bersama dengan Anna. Anna, apa khabar? Hai. Wah, ceria. Okay. Untuk you kali ni kan, watak antagonis kan? Ya. Yeah. So jadi macam mana sebenarnya? Adakah tabaran, adakah time untuk you buat watak antagonis macam mana? What? Tak dengar. Is it your first time? Oh, as a male antagonist, yes, it's my first time. Is it hard? Is it hard? Dia tak susah sangat sebab Ana memang suka bawa watak jahat, sebab Ana rasa there's so many ways you boleh bawa watak tu, you know, jahat tak semestinya macam betul-betul jahat, you know, you can be so many different types of bad. Ada pengalaman sesiapa yang berinspirasi you untuk bawa watak antagonis ni?
Tak ada. No. Tak ada lah. And I just ambil macam reference from drama-drama yang pernah tengok sebelum ni, and then I macam I make it my own, and I macam tengok, okay, then I macam just be creative with it. Dia nak bagi you cakap banyak lagi, so saya ada satu lagi soalan untuk you. Okay, untuk you memang sudah mengenali mungkin sebelum ni dan mengenali satu permainan PUBG kan. Jadi is easy for you untuk baca history. Tak dengar. Tak dengar, sumpah tak dengar. Tadi dengar. Okay, one more time. Okay, you dah kenal semua pelakon-pelakon ni kan? Sebelum you bermula drama. So siapa antara pelakon yang you dah kenal dulu sebelum masuk ke set? Masuk set Ashton Aish. I kenal Siti. I memang kenal Siti dari lama, dari dulu. Ana kenal Mekin juga, tapi tak pernah berlakon dengan dia. Who else? Ana kenal Abang Arash. Yeah, that's about it. Itu dia. Thank you. You boleh stay kat situ sekejap. Okay. Jangan mana. Okay. So jadi kepada semua rakan-rakan media, saya rasa boleh saya buka sekarang di ruang chat yang ada ni untuk anda bertanyakan soalan kepada tuan pengarah kita, kepada pelakon-pelakon kita. So inilah tiba masanya untuk saya membacakan soalan-soalan korang semua yang bakal ditanyakan kepada kami. Okey, jangan risau. Tapi apapun, kita tetap juga ada soalan-soalan yang saya rasa macam wow, okey, kita nak tahu juga, kita nak tanya juga sambil-sambil kita menantikan soalan-soalan daripada wartawan di ruang chat ni. Nak pergi kepada tuan pengarah kita. So, Encik Helmi, Abang Helmi kita. So apa sebenarnya penonton boleh nantikan sebenarnya? Apa magis apa yang boleh dinantikan yang sekarang berlangsung ni, apa yang boleh dinantikan oleh penonton-penonton drama, peminat-peminat drama kita ni? Okay. Storytelling Ais ni something interesting. Dia banyak plot kan ada pasal bercakap pasal Ais cerita how dia develop daripada kahwin masing-masing yang lalu, pasal family dia ni mati apa semua. Banyak plot-plot lain juga yang menyokong mengangkat related to the story sampai tu. Setiap watak di dalam cerita ini dia membantu untuk menggerakkan cerita. Tak mana-mana watak yang sekadar tempelan tau. So setiap watak yang diwujudkan dalam cerita Ais ini akan membawa cerita ini ke depan. So itu adalah yang paling menarik dalam cerita ini dan skrip ini. Ini saya rasa bukan sebab tak ada, tapi tak banyak. Storyline ni cantik, bagus, baik, bagus. Because all the characters of the story, tidak ada tiba dia ni wujud atas sebab apa saja nak kan atau tidak. So every character project ini membawa cerita ni berjaya. That's very interesting. Kalau 15 ke atas dia lagi menarik kan. Ada lagi plot lain lagi. Ada lagi jadi. So sampai towards the end, saya rasa penonton akan lagi menunggu. Saya baca few feedback di Twitter, komen-komen. Saya baca, mostly saya baca semua. Saya buat research for myself juga untuk rasa kerja saya. So saya baca orang sekarang ni akan tunggu-tunggulah. What's next. So dia akan jadi what's next tu sampailah ke episod 27. Macam sampai towards the end. Itu yang saya cakap lah. Itu dia yang dikatakan oleh tuan pengarah kita. Setiap watak-watak tu dia ada karakter dia, ada cerita dia yang tersendiri, membuatkan orang macam nak tengok lagi esok apa cerita dia, the next day apa cerita dia, the next episode apa cerita dia.
Okey, kita masih mahukan kekal kat situ tuan pengarah kita. Sekarang kita nak pergi kepada kita ada soalan juga daripada Bobo kat sini. Dia tanya kepada pelakon, apa cabaran dalam membawakan watak ini? Kita pergi pada Andy dulu. Andy boleh dengar soalan saya tadi tu? Okey, apa cabaran you rasa untuk dalam drama ni? Silakan Andy. Cabaran Okay, secara jujurnya I think macam tadi saya cakap lah, saya memang anak sulung dalam family saya, and then kebetulan dalam drama Ash and Aish ni I kena bawa watak anak sulung juga kan. So for me, I rasa keserasian saya, orang sebenar saya with the character memang dah macam tu. Tapi yang saya risau tu, saya terbawa-bawa diri saya ke dalam set. So yang kita nak Asad bukan Andy, you know. So I think untuk saya itu adalah cabaran paling penting ataupun cabaran paling utama untuk saya. That's why saya cuba nak luangkan masa dengan tuan pengarah untuk bagi tahu dia lah yang saya ada masalah sebegitu, and okay ke tak so far. That's why in the beginning every scene habis je saya akan cari Abang Hemi okay tak, Abang Hemi okay tak, saya nak pastikan whether okay tak. Sebab I risau saya terbawa Andy, bukan terbawa watak Asad tu. Macam tu. But I think okay lah kot abang. Tuan pengarah bagi bagus. Okey, kita nak pergi kepada daripada Anissa. Mungkin tadi sebenarnya waktu you bercakap itu, sebab saya ulang balik, sebenarnya ada terputus sedikit kita punya audio daripada Mungkin sendiri. Mungkin dengar Okey. So untuk daripada Mungkin tu dia tanya, sebenarnya dia kurang jelas sebenarnya maksud sudah immune itu tadi dan cabaran dan kritikan sebab dia tak clear. So kalau tadi Mungkin ada cakap sebenarnya dia penggambaran ni bermula pada tahun 2021 sebelum lagi Mungkin mendapat banyak populariti, betul Ya. So okey, boleh ulang baliklah, rasanya kan cerita balik macam mana katakan macam sekarang ni dah lebih, bila adakah orang kritik lakonan you kat drama ni, dan apa yang you maksudkan tentang immune pada kritikan tu? So far kritikan pembawakan watak drama tu berbeza. Dia bawa tiga watak dalam satu cerita, maksudnya dia belum di biografi yang sebenar. Keduanya dia ada masalah, dan ketiganya adalah dua watak yang dicampurkan jadi satu watak yang terakhir. So I think perbezaan watak yang Mungkin bawa, pertukaran watak ke watak itu sangat dan I nailed it. Dan I think I nailed it because Mungkin tak nampak lagi kritikan yang orang cakap apa ni tu, because I think itulah Ashraf, apa yang Mungkin baca throughout the novel dan sinopsis, itulah Ashrafi yang bawa kan. Nak cakap pasal yes, Mungkin dah immune and kind of yang kita nak tutup orang still wanna talk about you, orang still like yang tu macam tersekat-sekat sikit. Mungkin ulang balik Mungkin tadi tu, which one? yang tadi tu sebelum you cakap tadi tu. Okey, ulang balik sikit lagi. Ulang balik sikit je lagi. Okey, nak cakap pasal immunity, Mungkin cakap orang akan still kira Mungkin dah prepare dengan apa yang akan datang, you know, in whatever you do, Mungkin dah prepare. So talk about immunity, yes, because people gonna talk about you also, you know, whether it's good or bad, people is gonna talk about you. So that's why Mungkin cakap Mungkin dah immune, sebab Mungkin dah prepare benda ni before Mungkin sebab this is benda yang aktor kena terima dan orang-orang dalam industri kena terima kan. So yeah. So saya faham benda tu, rasa semua jelas kan. Kita ada technical sikit kat sini.
So tapi kita dah macam mana nak play around. So rasanya yang itu jelas. Okay, sekarang kita pergi kepada Sudir. Sudir ada tanya soalan kepada pelakon. Susah tak nama cipta keserasian memandangkan ada pelakon yang pertama kali berlakon? So saya rasa soalan tadi tu saya ada beri kepada Mekin tadi tu, tapi saya nak minta Mekin jawab sekali lagi juga. Mungkin lebih clear. Saya akan mutekan saya punya mic untuk lebih clear. Tapi apa kata kita dapat pandangan daripada Tuan Pengarah mengenai keserasian? Ada yang pernah berlakon, so how Tuan Pengarah melihat mereka di set tu sebenarnya? Okay, first of all, one of the challenge for me, saya ni seorang yang suka take it as a challenge. Bila saya dapat panggil insaf daripada producer besar kita di Datuk Rosham call saya personally, and then budak-budak dia call. So saya dapat tahu all untuk projek ni, mostly of semua pelakon ini adalah pelakon-pelakon baru. So kat situ cakap, wow, okay, interesting. Benda-benda macam ni. Because bagi saya tidak ada yang baru. Kalau tak ada yang lama takkan ada. From baru akan jadi yang lama. Bila tidak ada yang lama, tidak akan ada yang baru lah. So pelapis-pelapis ini penting untuk industri perfilman kita. So all the newcomers, kita perlu untuk mencongkel, share experience ataupun apa ilmu yang ada ke berkongsi, dan surprisingly all of them are good. Semua ni bagus. So kita cakap berbual boleh berbual lah, tapi bagi saya cakap macam mana pun kita tengok the result itself. So tengoklah result ni. Saya tak cakap, orang cakap sembang kari ke apa. Tapi for me, all the new cast, semua orang yang bekerja semua talented. Saya hormat, tabik hormat. Bukan kata you are senior, you are what. No. So bakat is bakat. Kalau ada work with passion dengan work for money is totally different. Diorang ni ada passion orang sendiri. So untuk yang challenge ini adalah untuk watak-watak ni, bagi saya mereka ini all the newcomers ke apa, untuk dapat chemistry ke apa, for me diorang ni berjaya. Mereka ni berjaya. Kita kasih tepuk kepada anda semua. Okey, dan yang tadi pun saya ada tanya soalan kepada Ana tadi kan. So tadi Ana mungkin kita ada masalah audio, sekarang kita tahu how to fix and play around. So mungkin you boleh jelaskan sekali lagi. Nanti kita pergi pada Mekin juga, kita nak dengar mungkin jawapan. Lepas ni record senang je. Lepas tu playback. Tanya balik. Jangan semua orang nak keluar pergi. Okey, untuk Ana ni, Ana tadi berapa orang yang pelakon-pelakon lain bukanlah kali pertama Ana kenal. So dekat set you kenal, tapi ini siapa yang first time kepada Sudir punya jawapan tadi, apa first time you berlakon and macam mana you menyelesaikan chemistry tu untuk mendapat chemistry yang baik. Boleh cerita balik tak? Semua boleh dengar tak? Okay, macam mana dapat chemistry sebenarnya dia, for me, dia tak susah sebab Ana seorang sebelum masuk any scene ke apa-apa kan, Ana suka discuss dengan my scene partner. So macam mana kita nak buat scene tu, kita rehearse dulu. I think rehearsing is very important nak dapatkan chemistry tu. You know, kalau kita rasa tak selesa dengan the script ke apa ke, it's very important untuk macam kita discuss dengan director dulu, boleh tak kita tukar ke, tambah ke, potong ke, anything. And I rasa it's all about macam mana you know, if you're very serious about your work, then chemistry tu tak susah nak dapat. You know, if both of you boleh bagi, then senang je nak dapat. So tadi antara pelakon yang Ana dah kenal dulu sebelum masuk set adalah Ana kenal Siti dengan Mekin, tapi tak pernah berlakon dengan diorang. So yeah. Sekarang dah kenal Mekin? Sekarang dah kenal Mekin? Apa? Sekarang dah kenal Mekin?
Boleh lah, kena macam tu je. Sempat lagi Okey, jom. Sempat lagi kita dengar mungkin jawapan. Okey, Ana boleh minta tolong mutekan seketika. Okey. Okey. So macam mana tadi pasal Siti you first time dan dengan Ana pun first time juga kan. So macam mana sebenarnya you mencipta keserasian manakala ini you first time berlakon ni. Ceritakan kepada kami. Silakan. Okay, as an actor, kita kena cipta satu keserasian yang mana kita rasa dan penonton juga rasa. Itulah kerja seorang pelakon, dan untuk dapat chemistry dengan Siti, it's not that hard because mungkin pernah bawa watak yang macam ni before. I mean like yang ada bini before this, you know. Mungkin guna method yang sama, yang mana mungkin gunakan dekat orang lain juga, dan it works. Alhamdulillah, mungkin dengan Siti punya chemistry is quite good. Yeah, it's not hard. Benda tu I think dekat semua set kita praktikkan benda yang sama as an actor. So yeah. Saya memang delay sikit jawab, sabar. Okey. Tadi ada soalan daripada Syahrin. Syahrin tanyakan kepada Mekin. Sebelum ni saya pun nak dapat penjelasan jugalah kan. Ada watak sebelum ni you dengan Ana jadi hero-heroin di drama yang lain. Adakah sebelum drama ni atau selepas drama ni macam mana tu Mekin? Mekin dan Anna disatukan selepas drama Ash dan Ash. Maksudnya yang itu selepas. Maksudnya yang ini yang sebelum. Oh, itu sebab soalan dia nampak yang you dengan Anna tu lebih kuat. So drama dengan Anna tu lebih kuat. Maybe the aura there, maybe the aura. Tapi kita orang shoot cerita Ash dan Ais ni way before. Sebelum kita orang jalan satu lagi cerita tu. So jadinya waktu you berlakon dengan Siti lah heroin you, dan lepas habis tu baru you berjumpa dengan Anna dan Anna pun menjadi heroin you kan? Betul lah kan? Macam tu kan? Yep. So itu yang pastinya. Okey, so sekarang kita nak tanya soalan kepada Tuan Pengarah kita. Pada Tuan Pengarah, boleh tak bagi hint sikit malam ni macam mana keadaannya? Macam pengulas sukan dah kita ni. Macam mana sebenarnya malam ini? Apa yang berlaku? Bagi kami hint sedikit, Tuan Pengarah. Alamak, okey. Pasal dia banyak episod kan, saya pun kadang sampai tak ingat. Tapi overall untuk minggu ini ada Ash akan sedar daripada koma dia. Saya tak nak jadi spoiler. Okay. Tapi yang saya boleh cakap adalah Merk dengan Andy kita sedarkan, saya takut saya tercakap lebih tadi. Okey. Pasal dia jadi spoiler. Stay on je mic. Kan. Okey, cuma Okey, dah standby. Okey, episod pada kali ni pada minggu ni saya tak cakap pada malam ni. Pada minggu ni Ash akan sedar dari koma. So ada plot twist lagi di situ. Jadi nantikanlah. Saya tak boleh nak cakap apa yang akan nanti. Dia takut. Sebab janji dia bagi yang mingguan punya lah kan. Mingguan lah, safe. Jawapan safe tau. Kita terima. Okey. Aduh. Okey, nak pergi kepada Andy. Andy, apa yang you boleh kongsi dengan kami? What you can say, what is your hope for this drama dan apa yang you harapkan untuk penonton menerima baik drama ini dan kepada wartawan-wartawan semua. Silakan Andy. Hope, you mean harapan untuk drama ni kan? Obviously, I personally hope sebab bila Andy ditawarkan untuk watak Asad ni, Andy tahu yang Asad ni merupakan one of the strong supporting lead dalam drama ni. So bila Andy dapat tahu pasal yang ni, I betul-betul
give my 200% lah. Memang 200% punya fokus. Everything saya nak, komitmen saya bagi everything. So masa dalam shoot tu pun I ada cerita. I think mungkin if you still remember, kita ada sembang-sembang macam tu. Cakap, bro, I harap this drama akan letup. I even ada cerita dengan Anna juga. I think dengan semua cast lah I ada cerita. I harap that this drama akan letup. Andy selalu cerita pasal benda ni. Dia kalau kita orang ada man to man session, Andy akan cakap dia macam, oh I hope this cerita akan boom, you know. But alhamdulillah the apa yang Andy nak tu, alhamdulillah sekarang ni tengah mendaki lagi. So Andy, you did a great job, man. Thank you, brother. I mean everybody is the same. Thank you. Dan untuk Andy juga, saya tambah sikit satu soalan sebelum saya pergi pada Anna dan mungkin dan juga pengarah kita sebelum kita mengakhiri. Tuan pengarah boleh tunggu sekejap nanti kita close sama-sama. Okey, maafkan saya Andy. Yes, sir. Anissa cakap dia gunakan saya. Betul ke macam sikit usik tadi, Andy prefer movie dan juga Andy sekarang baru keluar kat layar perak dan juga The Maid. Adakah Andy susah nak mendapat kepercayaan penerbit-penerbit drama ataupun pengarah-pengarah? Boleh ceritakan sikit? Okay, untuk saya, I will stand myself as a pelakon lah. So maksudnya kalau saya diberi peluang, tak kisah dari drama berseries ke, filem ke, even teater. Saya ni mempunyai satu, what do you call that lah? I have a very strong will to try. Saya cuba benda-benda baru. Terutamanya kalau benda yang baru yang Andy tak pernah buat, even hosting, saya akan pergi cuba. So sebab kita tak tahu kan dekat mana kita punya keupayaan tu, tapi lepas cuba tu, experience tu lah, pengalaman tu yang sangat-sangat saya amat hargailah selepas tu. And lepas The Maid dengan Abang Helmi, and then of course I got I Tanggang, and then HNI, etc. Then saya yang tak dikenang. So untuk saya ini adalah rezeki saya lah kot. Yang saya dapat into this drama, and then currently Andy tengah buat satu filem dengan Abang Raja Mukis lah. Yeah. Okey, terima kasih. Dan yang pastinya Abang Helmi kita mungkin sebelum kepada rakan-rakan media berminta terpaksa bergerak dahulu kerana ada tugasan dan tanggungjawab perlu diselesaikan. Sebelum Abang Helmi berundur diri, apa boleh kata harapan kepada media-media kita dan juga kepada penonton? Silakan, Tuan Pengarah. Kena buka mic. Sorry. Okey, kepada media saya berterima kasih dan terus untuk menyokong untuk support cerita SNI ni. Saya adalah buat some research, saya telefon about ratings apa semua. Is picking up. Sekarang tengah naik. So teruskan menyokong dan membantu kami untuk menjadikan cerita ini one of the trending dan diterima ramai lah. Baiklah, terima kasih Tuan Pengarah. Tapi kalau terus kekal, boleh terus kekal bersama kami. I have to go, so guys. Nak leave pun tak apa. Apa? Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Sampai jumpa. Raja-Raja. Selamat bang. Okey, kita teruskan kepada Ana J. Saya baca kat sini sebenarnya you tulis nama samaran. Ana J. Ana Joblin kita. Okey, untuk Ana sendiri. Ana dan pastinya sekarang pun wartawan seperti Bobo dan juga Sudir ada mengatakan bahawa memang gandingan you guys berdua dalam drama yang lain, adakah ia betul-betul membantu untuk Ash dan juga Aish ni? Macam mana Ana? What do you think? I think that, like, I'm not gonna lie, yes, I do, yeah, you know, it does help, tapi at the same time, I rasa semua pelakon ada peminat yang memang nak tengok diorang in the drama as well. So it's not about me and Merkin saja, but it's about Siti, it's about Andy, it's about Harissa, it's about semua pelakon lain ada peminat nak tengok diorang. So, and I rasa it's everyone, you know, it helps, but at the same time it's also about every single person in the drama as well. And macam mana kita orang promote drama tu as well, you know. Dan untuk Ana juga, Ana rasa lepas ni kalau diorang minta you bersama dengan Merkin, you rasa you okay with it ataupun you nak relax sekejap?
Ana rasa selagi penonton nak tengok Ana dengan Makin dalam satu drama ke, filem ke, apa-apa ke, Ana boleh je buat, selagi dia orang nak tengok, I think Makin dengan Ana tak ada masalah nak buat another drama ke, another 2, 3, 4, janji orang nak tengok. Mana je ni kacau orang kan. Okay, nah mungkin last word from you. Apa harapan dan juga yang you mahukan pada wartawan dan juga penonton kita untuk drama kali ini? Silakan. My harapan is I just hope everyone likes the drama sebab Ana rasa watak Ana dalam drama sebelum ni and watak Delila dalam Ash Knife sangat berbeza, it's like opposite people. So Ana nak penonton macam tengok macam mana Ana boleh bawa watak antagonist, bawa watak protagonist juga. Sama with like the other actors as well, macam mana diorang boleh bawa watak-watak yang sangat berbeza. So I just hope orang suka tengok, penonton suka tengok. Ya, itu kata Ana, kita dengar juga kata Makin. Makin kalau orang minta you dengan Ana, you rasa macam mana? Macam mana? Kalau you minta bergandingan lagi, ada drama lagi sebelum ni, ada lagi sambungan lagi. You okay tak dengan Ana? Okay sangat. Because macam kita tahu aura kita yang kita yang main dalam hati penonton. Dan kalau itu yang peminat nak tengok dan juga nak rasa, kami sebagai aktor, sebagai pelakon, yes, mungkin akan ambil because it's really easy untuk kerja dengan seorang wanita yang bernama Anna Jobling, So I think kalau ada, why not? Because apa yang sampai, apa yang jadi between Makin dan Anna dalam satu drama is very sincere. So I think kalau ada, I think I'm going to take it. Okeylah untuk Makin, kalau boleh kongsikan apa harapan dan juga yang you mahukan penonton bawa pulang dan juga kepada wartawan-wartawan. Silakan. Okay, naskah Ash dan Aish adalah naskah yang sangat-sangat jelita. Satu cerita yang sangat kemas, satu cerita yang mempunyai jalan cerita yang sangat compact dan juga orang boleh relate dengan cerita ni. Dan harapan saya is not much. Macam biasa, Makin really want cerita Ash dan Aish ni akan diterima ramai. Apa yang tersurat, apa yang tersirat, korang semua orang boleh nampak dan tahu apa yang tersurat, apa yang tersirat. Dan satu lagi, Ash dan Aish ni bagi saya salah satu naskah, salah satu drama yang dibikin oleh Abang Helmi, yang mana shot dalam cerita ni salah satu sinematografi yang cantik yang Makin tak pernah tengok dalam drama lain. So I think you guys should appreciate this cerita, this beautiful naskah. Belajar dari apa yang disampaikan oleh kami sebagai seorang pelakon untuk you guys semua. So Ya, jadi itu tadi kalau kita dengar kepada semua tadi daripada sampai saja. Terima kasih banyak-banyak. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Ana dan juga Andy. Makin kita mintakan Makin untuk stay seketika. Untuk Andy dan juga Ana, thank you so much kerana joining us. Okay. Dan Makin dan juga Siki akan stay bersama dengan Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye.